Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel CryptoBull. Jadi tajuk video pada kali ini, duit kita bank punya, duit bank pun bank yang punya. Jadi saya berharap moga video pada kali ini akan dapat sekurang-kurangnya menambah pengetahuan dan membuka mata kita tentang apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Jadi untuk kita faham tajuk ini, mari kita tengok, mari kita lihat bagaimana cara bank beroperasi. Misi utama bank apabila beroperasi ialah untuk mendapatkan dana. Ada dua sumber dana yang diusahakan oleh kebanyakan bank. Yang pertama, dana daripada hasil pinjaman kerajaan. Dan yang kedua, dana daripada pendeposit, yakni dana daripada orang ramai. Inilah dua sumber utama dana yang sering kerap kali diusahakan oleh setiap bank apabila mereka ditubuhkan. Antara fungsi lain bank juga adalah untuk menyediakan pengeluaran tunai atau pindahan aset bila diperlukan. Apa maksud di sini? Setiap bank ini apabila ia ditubuhkan, apabila dia beroperasi, menjadi kewajipan setiap bank untuk menyediakan kemudahan tunai bagi setiap pendeposit apabila mereka memerlukan wang tunai. Jadi bila kita ada keperluan nak dapat duit tunai, kita akan pergi bank dan buat pengeluaran. Jadi menjadi salah satu tanggungjawab bank untuk menyediakan duit tunai apabila kita perlukan. Begitu juga, dan kadang-kadang ada keadaan atau situasi di mana kita perlu memindahkan, atau dalam bahasa lain, perkataan lain, kita transfer. Saya nak transfer duit ini kepada syarikat ataupun individu lain. Ini juga satu kemudahan yang perlu disediakan oleh bank untuk semua pendeposit. Jadi perkara yang ketiga ini adalah fungsi utama bagi setiap bank apabila ianya ditubuhkan. Apa dia? Memberi pinjaman dan mengambil keuntungan daripada dana pendeposit dan kemungkinan daripada pinjaman kerajaan. Inilah aktiviti utama bagi setiap bank-bank yang beroperasi di seluruh dunia. Dengan aktiviti memberi pinjaman inilah bank akan menjadi besar, bank akan menjadi kaya, bank akan mendapat keuntungan yang tinggi hasil daripada aktiviti memberi pinjaman. Okey, sekarang perasan tak apa sebenarnya modal yang penting bagi setiap bank untuk membolehkan mereka supaya dapat beroperasi? Sebenarnya modal yang sangat penting bagi setiap bank ialah kepercayaan. Apabila orang ramai mempercayai, apabila orang ramai dipercaya pada bank, maka bank akan dapat mengumpulkan dana. Dan dengan dana inilah bank akan memulakan operasi. Tapi sebaliknya, kalau orang ramai tak percaya kepada satu-satu bank itu, tak mungkin mereka akan dapat mengumpulkan dana. Tak mungkin ada orang akan deposit duit mereka di dalam bank. Dan mustahil untuk bank beroperasi tanpa ada dana yang dikumpulkan daripada orang ramai ataupun daripada pinjaman kerajaan. Begitu juga, sekiranya kerajaan ingin memberi pinjaman kepada bank, kerajaan haruslah mempercayai bahawa bank ini mampu membayar kembali kepada kerajaan. Jadi inilah sebenarnya kesimpulan saya, bank ini modal dia sebenarnya kepercayaan saja. Apabila orang ramai ataupun kerajaan percaya kepada bank itu, maka mulalah dia beroperasi dan akan membuat keuntungan yang sangat besar. Bagaimana cara bank buat keuntungan? Tadi kita dah lihat, kita dah tahu bahawa kepercayaan adalah modal utama bank. Dengan modal kepercayaan inilah bank akan mengumpulkan dana, sama ada duit orang ramai ataupun pinjaman kerajaan. Dan dengan dana ini kemudian ianya digunakan untuk beri pinjaman kepada institusi ataupun individu. Inilah cara bagaimana setiap bank yang ditubuhkan memperolehi keuntungan.
Nampak simple saja kan? Best. Guna duit orang lain untuk buat duit. Untuk bagi pinjaman, bank kena ikut peraturan oleh bank pusat. Selalunya kadar yang ditetapkan oleh bank pusat untuk bank memberi pinjaman sebagai contoh, 90% adalah untuk pinjaman dan 10% adalah untuk simpanan tunai. Apa maksud dia di sini? Jadi setiap bank dia akan gunakan dana dia berdasarkan kepada arahan daripada bank pusat. Maksudnya kalau 90%, inilah jumlah daripada dana yang boleh digunakan untuk pinjaman. Manakala 10% adalah wajib dalam bentuk simpanan tunai. Kalau kita lihat perkara ni, kalau kita bayangkan apa akan berlaku apabila setiap pendeposit ingin mengeluarkan wang tunai secara serentak daripada sesebuah bank, pasti bank tidak akan dapat membayar semua pendeposit ini. Kerana apa? Kerana 90% dana yang mereka yang terkumpul dalam bank adalah digunakan untuk pinjaman, dan hanya 10% yang dalam bentuk tunai yang boleh dikeluarkan, yang boleh digunakan oleh pendeposit. Walaupun mungkin dalam setengah keadaan angka 10% ni boleh jadi lebih sekiranya bank tidak menggunakan 90% daripada kuota pinjaman tersebut. Namun hakikat yang sebenar, duit yang kita simpan dalam bank itu bukanlah 100% ada dalam bank. Ia telah digunakan untuk perkara-perkara lain, iaitu terutamanya untuk pinjaman. Okey, sekarang mari kita lihat cara kerja bank memberikan pinjaman. Di sini saya ambil contoh. Kita ada Batman. Batman dia deposit RM100 ke dalam bank. So daripada jumlah RM100 ini, RM10 bank akan simpan sebagai tunai, sebagai wang tunai. Dan baki yang RM90 itu bank akan pinjamkan kepada orang lain. Dalam contoh ini saya gunakan Spiderman. RM90 ini bank akan pinjamkan kepada Spiderman. Jadi Spiderman dalam waktu yang telah ditetapkan perlu membayar kembali kepada bank pinjaman yang berjumlah RM90 bersama dengan keuntungan. Kemudian apa yang berlaku? Bank akan menggunakan lagi hasil daripada bayaran yang dibuat oleh Spiderman. RM90 daripada bayaran itu akan digunakan sebagai pinjaman kepada Ninja pula. Jadi beginilah cara yang berulang-ulang bagaimana bank mengendalikan aktiviti peminjaman kepada peminjam-peminjam. Inilah cara mudah duit buat duit. Bagaimana bank menghasilkan duit yang begitu banyak dengan menggunakan duit orang lain. Apa yang akan berlaku dalam jangka masa panjang hasil daripada aktiviti pinjaman yang diberikan oleh bank ini? Jadi di sini ada beberapa perkara yang akan berlaku dalam jangka masa panjang. Yang pertama, kita akan dapat lihat bagaimana bank dapat menghasilkan lebih banyak duit yang beredar di dalam ekonomi kita. Kenapa? Setiap dana yang ada itu boleh digunakan untuk banyak pusingan. Ramai orang boleh guna. Dan lagi selagi dana itu ada, selagi itulah dana itu digunakan tanpa ada expiry, tanpa ada tarikh mati. Dan kemudian hasil daripada aktiviti pinjaman ini akan juga menjadikan duit dalam rekod data catatan bank lebih banyak. Duit akan jadi banyak dalam data ni kerana rekod ini setiap kali bank ada keuntungan, dia akan direkodkan dalam data simpanan bank. Dan ini menjadikan duit yang dalam data simpanan bank ini lebih banyak daripada duit tunai yang selama ini berada di dalam simpanan secara fizikal. Jadi duit fizikal itu akan menjadi kurang. Jumlah dia tidak akan tally. Duit fizikal, contohnya kalau ada RM1,000, duit dalam rekod tu mungkin boleh ada RM1,500 ataupun RM1,300. Ini yang akan berlaku dalam jangka masa panjang dengan aktiviti
bank membagi pinjaman, dan akhirnya hasil daripada aktiviti inilah maka ekonomi sesebuah negara ataupun sesebuah tempat itu akan terbeban dengan hutang. Jadi kita cuba fikirkan. Semoga sedikit penerangan ini akan dapat memberi manfaat kepada kita semua setakat ini dahulu, sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang.